Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah, selendang perkahwinan, kebahagiaan dan cahaya kemenangan. Kita sudah sambung kitab kita ini muka surat 22, Babu Arkanis Salah. Babu Arkanis Salah, bab pada menyatakan segala rukun solat. Bermula rukun solat itu ada 13 perkara. Tanda pelajar kita dalam fiqh mazhab Syafi'i, rukun solat ada 13 perkara. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada perbincangan dia, kita tulis dulu apa makna rukun. Tulis. Rukun iaitulah perkara yang mesti dilakukan dan dia termasuk di dalam perbuatan amal itu. Rukun solat mana perkara yang kita mesti lakukan dia dan dia termasuk dalam perbuatan solat, maka nama dia rukun. Sebelum rukun kita dah bincang tentang syarat. Syarat ni mesti kena buat, tapi dia bukan dalam perbuatan solat. Contohnya wudu. Kalau kita ada wudu, tak semesti kita solat, kan? Tapi kalau tak ada wudu, tak boleh solat. Itu dia panggil syarat. Rukun ni dia termasuk dalam perbuatan solat, dan kalau tak ada dia tak jadi solat. Itu rukun. Bermula rukunnya 13 perkara. Ingat ni para pelajar, rukun solat ada 13 perkara. Letak nombor 1, 2, 3. Yang pertamanya, nombor 1, niat. Niat tu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Maka niat itu disertakan dia dengan satu juzuk. Maya bahasa Arab. Satu juzuk ni satu bahagian daripada takbiratul ihram. Mana fiqh mazhab Syafi'i kata kita dalam kita takbiratul ihram Allahu akbar, dalam tu kena niat. Saja aku solat zuhur, habis. Dan tempat niatnya di hati. Niat dia mahalluha al-qalbu, hati. Kalau kita tak kata dengan mulut, tak payah kata. Tidak syarat kena lafaz dengan mulut baru jadi niat dak. Niat adalah hati. Kalau kita mari Allahu akbar, niat hati aku solat, jadi. Maka tiada wajib disebutkan niat dengan lidah. Tak wajib. Ni setengah orang ni kalau tengok orang tak baca nawa itu apa ni usolli, dia kata tak niat tu. Lah, niat adalah hati. Cuma ulama fiqh kata tulis itu. Tetapi kata di ulama fiqh sunat jua kita kata dengan mulut supaya menolong akan hati. Tapi tidak ada mana-mana dalam kitab-kitab hadis dalam sunnah Nabi kita suruh kata dengan lidah. Cuma ahli fiqh kata kita kata dengan lidah sebab nak bantu hati mudah ingat. Tapi kalau orang was-was tu mai usolli 10 kali pun tak masuk juga hati dia, kan? Itu dia panggil tidak semestinya lah. Maknanya kalau kita tidak kata dengan mulut, tidak syarat. Maka jika sembahyang itu fardu, tanda niat bagi solat fardu wajib padanya 3 perkara. Kena ada 3 komponen ni. 3 perkara ni kena ada, iaitu qasad. Awana qasad. Qasad tu maknanya kita sengaja aku nak buat benda ni, bukan berdiri ni saja-saja, berdiri solat. Dan ta'arrud, boleh. Qasad dan ta'arrud dan ta'yin, berbaris tu. Qasad, ta'arrud dan ta'yin. Apa makna qasad? Qasad itu mana kita niat nak buat benda tu. Seperti dikatanya aku sembahyang. Itu mana qasad. Dalam hati kita ni aku semaya. Itu qasad. Aku berdiri ni kerana nak solat, bukan berdiri kerana
lengah, nak betul belakang, ataupun berdiri kerana apa? Kerana nak hormat pada siapa-siapa lah, kita berdiri ni main niat nak solat. Dan ta'arud, apa makna ta'arud? Iaitu menyebut akan fardu. Aku semaya fardu. Dan ta'yin makna menetapkan. Yang mana satu? Seperti subuh atau zuhur. Dan seumpamanya asar, maghrib, isya. Itu dia panggil qasad, aku semaya. Ta'arud fardu. Ta'yin zuhur. Itu dia panggil 3 kali. Kita kat takbir Allahu akbar, aku semaya zuhur, habis. Cukup tu. Tak usah duduk panjang-panjang. Kalau panjang-panjang ni jadi waswah lama-lama. Sebab kita tak masuk, install tak masuk kata orang. Ini jadi masalah. Dan seumpamanya seperti diniatnya sengaja aku sembahyang fardu zuhur, memadailah. Cukup setakat tu. Dan yang akmalnya, yang akmalnya mana? Yang akmalnya, yang sempurnanya hendaklah disebut dengan lidah seperti dikatakan usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, Allahu akbar. Itu dia panggil panjang. Kita nak masuk semua ni jadi payah masuk, menyebabkan orang tu jadi waswas. Memadai kita ambil yang niat tu qasad, ta'arud, ta'yin. Aku semaya fardu zuhur, aku semaya fardu maghrib, cukup. Niat dalam hati. Dan jika sembahyang itu sunat, solat sunat pula, ia mempunyai waktu. Solat sunat berwaktu, seperti sunat rawatib. Apa dia sunat rawatib? Ini pelajar kita. Apa sunat rawatib? Sunat mengiringi solat fardu, kan? Itu dia panggil rawatib. Dan yang mempunyai sebab, seperti solat minta hujan dan sembahyang gerhana, maka wajib padanya qasad dan ta'yin juga. Aku semaya gerhana, bas. Tak ada lagi ta'arud, tak ada lagi fardu, sebab dia sunat. Fardu apa? Tiada sunat, yakni tiada wajib, dan ta'yin juga tiada niat sunat. Tak payah kata aku semaya sunat gerhana dah. Gerhana tu sunat dah, tak perlu disunat-sunatkan lagi. Yakni tiada wajib ia. Dan dita'yinkan qabliyah, dan yakni tiada wajib ia, maknanya sunat tak wajib, dan dita'yinkan qabliyah dan ba'diyah. Kita nyatalah kalau kita solat belum maghrib, kita kata sebelum maghrib saja aku semaya sunat sebelum maghrib, ba'diyah selepas. Jika ada ia sunat, kalau solat sunat itu ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Mana kalau kita ada sunat qabliyah ba'diyah. Kalau hak sunat tak ada ba'diyah, tak payah kata qabliyah. Seperti solat sunat apa yang tak ada ba'diyah? Subuh dan asar. Tak perlu kita kata saja aku semaya qabliyah subuh, tak ada. Saja aku semaya qabliyah subuh, tidak ada. Pasal dia tidak ada ba'diyah. Oleh kerana dia tidak ada ba'diyah, maka dia tidak ada solat sunat. Dia tak payah ta'yin. Dan jika sembahyang itu sunat mutlak. Apa makna sunat mutlak? Sunat yang tak terikat dengan mana waktu. Saja aku nak sembahyang sunat je, maka memadai padanya qasad jua. Allahu akbar, kita niat latih aku sembahyang sunat, habis. Simple je, ringkas je. Tak usah duk menyusah ke diri, mayah-mayah buat apa susah. Baik, tamatlah kita rukun yang pertama. Niat. Dan rukun yang keduanya qiyam. Apa makna qiyam? Yakni berdiri betul pada solat fardu bagi orang yang kuasa berdiri. Kalau tak mampu duduk, dah kita kuasa, wajib kena bangun.
yang kuasa berdiri dengan dibetulkan belakangnya, dan jika dengan bersandar kepada sesuatu umpama jidar. Apa makna jidar? Dinding. Tulis itu. Pelajar-pelajar ni kena ada pensil. Mana pensil? Beli pensil. Tulis jidar. Apa makna jidar? Maknanya dinding. Kita bersandar, maknanya orang tua ni tak larat berdiri, dia bersandar dinding. Boleh. Maka jika berdiri pada hal bongkok ia, dia bongkok, dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu terlebih hampir, dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam, tiada sah ia jika ia tiada sah ia. Manakah orang ini duduk lemah ya, tak boleh. Maka jika lemah daripada berdiri betul, dan jadi ia seperti orang yang rokok dengan sebab tua atau lainnya, wajib berdiri seperti itu, kerana hampirnya daripada berdiri betul. Dan wajib ditambahkan bongkok bagi rokoknya. Mana orang ni bongkok tak? Tapi kalau dia nak rokok, turun sikit lagi. Itu je tanda isyarat. Ni ada setengah pakcik tua ni, dia orang panggil bongkok 7. Bongkok 7 ni, 7 kan? Ada ustaz ayat dia tak sah ni maya lagu ni sini. Ni orang rokok lagu ni. Macam mana tak sah? Memang itu dah dia. Dia berdiri lagu tu dah. Diri bongkok. Nak kata apa? Dia baca mula-mula tu. Dia baca atas tadi. Padahal bongkok ya. Maka tiada sah. Kalau orang tu boleh berdiri tapi dia buat bongkok, itu tidak sah. Tapi kalau orang sudah bongkok, bongkoklah dia duduk. Cuma waktu sujud dia turun, waktu rokok dia turunkan sikit lagi kepala dia tu. Biar nampak ada perbezaan di antara dia duduk saja qiyam dengan rokok. Itu je. Baik. Dan maka jika lemah daripada qiyam, nak berdiri tak boleh, maka duduk ya betapa yang dikehendaknya. Dia duduklah lagu mana pun, duduklah lagu mana pun. Dan duduk iftirash itu lebih afdal. Apa makna duduk iftirash? Duduk iftirash mana apa? Duduk macam duduk antara dua sujud tu. Itu dia panggil duduk iftirash. Lebih afdal daripada duduk tawarruk. Duduk tawarruk duduk atas punggung waktu kita tahiyat akhir. Sebab payah nak bergerak tu, nak turun sujud kan bang. Tapi kalau kita duduk di antara dua sujud lebih senang. Kalau mampu. Ada setengah orang sakit lutut, duduk antara dua sujud, sakit dia. Duduklah tawarruk pun tak masalah. Dan jika lemah daripada duduk, sembahyang ia berbaring. Atas lambungnya, atas rusuk dia. Duduk belah kanan gini. Macam mayat dalam kubur tu. Dan dihadapkan kiblat dengan mukanya. Dan di hadapan badannya. Dan makruh berbaring atas lambungnya, atas rusuknya. Tulis. Lambung tu makna rusuk dia yang kiri dengan tiada uzur. Kalau dia duduk tidur atas kiri tak ada uzur, makruh. Eloknya kita duduk atas lambung kanan. Dan jika lemah daripada berbaring, tak boleh nak duduk senggih-senggih macam mayat ni, tak boleh. Sembahyang ia terlentang atas belakangnya. Boleh kita sembahyang tidur, betul-betul tidur. Dan wajib diangkatkan kepalanya dengan sesuatu. Mana kita lapik batal sikit biar kepala dia tinggi sikit. Mudah nak isyarat rokok sujud. Supaya berhadap kiblat dengan mukanya. Hadap kiblat dengan muka. Mana kita letaklah bantal kalau boleh. Kalau dia tidur atas katil yang macam katil hospital tu kan, kita boleh pusing, naikkan sikit kepala tak, itu lebih baik. Dan duduk ia bagi rokok dan sujud kalau boleh. Nak rokok bangun jika dapat. Dan maka jika lemah, hendaklah diisyaratkan dengan kepalanya. Gerak kepala lah. Maka jika lemah, hendaklah diisyarat dengan kelopak matanya. Kepala nak gerak gini pun tak boleh, isyarat je dengan kelopak mata. Klik. Maka jika lemah, hendaklah diperlakukan segala rukun solat itu dengan hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Tulis di tepi kita,
Artinya solat itu tidak gugur sekali-kali. Solat itu tidak gugur sekali-kali. Tak mampu dengan hati pun kena solat juga. Masalah kita hari ni makannya lalu tak mudah nambah dah. Nasi hospital tak sedap, nak nasi bungkus. Tapi semayanya dak, kita kata ini bahaya. Dah lah sakit, tak solat pula. La haula wala quwata illa billah. Dan pada segala sebab itu tiada kurang daripada pahalanya sesuatu. Dengar ni. Mana orang tak mampu nak berdiri, duduk. Tak mampu duduk, tidur. Tidak kurang pahala dia. Sebab apa? Sebab dia lakukan setakat mana dia mampu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata, aku tak paksamu lebih daripada apa yang kamu mampu. Mampu setakat itu yang kita buat. Dan tiada wajib qada atasnya. Tak payah ulang balik solat kalau dia sembuh nanti. Maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tetap akal. Letak garis saya situ. Tiada gugur daripadanya solat selama akalnya masih berfungsi. Selagi akal dia hidup, gerak, dia tak akan gugur solat. Walaupun dengan hanya isyarat dengan kelopak mata. Bergerak dengan hati, tuan tak boleh bergerak dah. Terlentang atas kata ngak-ngak dia kata orang nyawa ikan, tapi otak dia masih bergerak, maka wajib dia kena solat. Tamatlah kita rukun yang kedua, qiyam. Tulis rukun yang ketiga. Rukun yang ketiganya takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib atas yang kuasa menutur mana kata Allahu Akbar, dia boleh kata dengan dia bahawa berkata dia Allahu Akbar, pernah kata. Dan tertentulah padanya takbiratul ihram, mana terjadilah takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tiada sah, kita tukar, modify Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman nama Allah, tapi tidak sah. Dia nak lafzul jalalah Allahu Akbar, lain-lain tak boleh. Dan seumpamanya. Maka tiada memadai tiap-tiap yang mengubahkan salah suatu daripada dua lafaz ini. Dan tiada sah pula mendahulukan akbar atas Allah. Akbarullah tak jadi. Nak Allahu Akbar. Dan tiada mengapa diceraikan antara lafaz itu dengan al, seperti Allahul Akbar, boleh. Dan dengan sifat yang tiada panjang, seperti Allahul Jalilu Akbar, atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Dikata boleh sini. Dan jika bersalahan jika panjang, ya, seperti 3 sifat atau lebih, tak boleh lah. 3 sifat dia buat. Allahul Jalilur Rahmanur Rahim Akbar, lah, tak boleh. 3 banyak, sekat 2 ya. Maka jika lemah daripada menyebutkan dia dengan lafaz Arab, orang ni mu'allah baru masuk Islam, tak erti nak kata Allah Akbar, kemudian daripada belajarnya hendaklah diterjemahkan barang mana lughah. Dia orang ni orang Malaysia, dia kata Allahu Maha Besar, boleh maya masa tu. Asal kaya kena ajar Allah Akbar lah, jangan duk main gitu. Dan atau dia kata kau orang putih, kau Jepun, ikut dia. Dan jika dengan lain daripada lughahnya sekalipun, dan jangan digantikan dengan zikir yang lain. Nak lafaz Allahu Akbar juga. Allah Maha Besar pun tak apa. Dan wajib atas orang yang bisu, orang bisu tak boleh bercakap, menggerakkan lidahnya dan 2 bibirnya dan daging anak lidahnya yang pada akhir langit-langitnya dengan takbir
atas qadar kuasanya. Mana setakat dia bunyi begitu, bunyi asal bunyi. Jadilah bagi dia. Orang bisu nak bunyi apa dia? Dan demikian lagi segala bacaan yang wajib, Fatihah itu wajib, lagi itu jugalah. Maka jika lemah daripadanya, hendaklah diniatkan dengan hatinya, diniatkan dia dengan hatinya, dan wajib pula ia mendengarkan dirinya takbiratul ihram. Setakat tu dulu. Orang hak lemah-lemah tadi. Bagi kita yang tak lemah ni macam mana? Dan wajib pula ia mendengarkan dirinya. Tulis pelajar, tanda, letak warna dia dirinya tu. Dia dengar untuk dirinya sahaja. Takbiratul ihram. Demikian lagi segala bacaan yang wajib. Ni ada setengah orang ni dia baru belajar pula. Dia kata kita kena dengar, kena baca kuat. Dia baca Fatihah tu, siapa orang boleh amin dia punya baca. Padahal rakaat yang ketiga, yang keempat. Kita kata jangan kuat, setakat telinga kita dengar ya. Allahu Akbar. Bismillah. Kita bismillah, kita dengar dah kita dah. Sebab tu hatok mulut dengan telinga dekat. Dia connecting dua tu dekat. Kalau telinga duduk belakang ni kena derah lah. Telinga duduk perut ni kau. Telinga duduk sini. Tak payah kuat-kuat. Hak kuat tu lebih pada had. Bahkan siapa dia kuat lagi, mengganggu jiran sebelah, perbuatan itu dilarang. Sebab dia mengganggu orang lain. Jangan main-main. Allahu Akbar. Adapun dan wajib pula ia dan wajib dimuqaranahkan. Apa makna dimuqaranah? Tanda pelajar. Dimuqaranahkan makna disertakan, diserentakkan ataupun disertakan sekaligus niat dengan takbiratul ihram. Maknanya kita akad takbir Allah dalam hati kita, aku semaya pada tu, aku semaya sunat, habis serentak dalam takbir tu cukup. Setakat mana? Tengok ni. Adapun Imamun Nawawi rahimahullah, maka memilih ia akan memadai dengan muqaranah urfiyah, dengan sekira-kira dibilangkan pada uruf kepada suasana semasa, adabnya. Itu mana uruf. Kita bagi depan uruf, bahawasanya ia menghadirkan bagi sembahyang dan disunatkan kemudian daripada takbiratul ihram sebelum habis. Yang pentingnya kita nak muqaranah, niat kita tu dia panggil muqaranah urfiyah. Artinya bila kita niat mana-mana tepat dalam Allahu Akbar dalam hati kita, aku solat zuhur, itu sudah dikira urfi, memadailah. Ada lagi muqaranah juz'iyah, muqaranah kamaliyah. Kata di para ulama, kalau tak kena cara ni boleh membawa pada was-was, sebab nak insta tak masuk. Jangan main. Ana tak ingat tahun berapa, ada seorang pakcik duduk di belakang, tiada ujung sekali. Masjid ni masjid lama dulu. Dia mari, orang akad takbir. Zaman dulu imam kita, imam tua kita tu laju sikit. Dia akad takbir, dia tunggu belakang. Dia tunggu duduk bila ni, bila harakat Allahu Akbar, dia duduk kira nak install dia punya niat. Saja aku semaya fardu zuhur lillahi ta'ala. Jadi tu imam tu akad takbir Allahu Akbar, dia kira tak cukup, dia maya seorang belakang. Jadi kita tegur, apa pakcik macam sini maya seorang? Dia kata imam tu tak cukup makhraj. Kita kata Masya Allah, dia terpandang. Kata pakcik jadi tu imam, main kaki was-was ni main, dia kira belakang ni. Dia kira mengikut harakat mak yang ada ni. Kalau install dia punya niat tadi, saja aku semaya fardu zuhur wa rakaat lillahi ta'ala, tak masuk, maka dia tak akan ikut. Dia kata imam itu tak sah, dia sah. Ini punca mari daripada duk main bagi-bagi. Pada itulah Imam Nawawi kata cukup dengan muqaranah urfiyah. Sekali kita akad takbir Allahu Akbar, hati aku ni aku semaya zuhur, habis muadai dah, tak usah was-was. Kalau mari lagi was-was, tu permainan syaitan. Jangan duduk ikut layar, jangan ikut layar dia. Kalau kita layar dia, penuh pak kita. Main dengan syaitan ni, kita yang rusak, dia gembira kan. Baik.
Dan disunatkan kemudian daripada takbiratul ihram itu bahawa membaca doa iftitah. Kita akan sebut nanti dalam siri yang akan datang, siri yang berikutnya dalam bab-bab sunat-sunat solat. Di sana ada bacaan-bacaan dalam solat. Kemudian dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. Lepas pada tu barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Orang mazhab Syafi'i dia baca kuat. Ada mazhab lain dia perlahan juga bismillah pun. Lepas tu baru dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebahagian daripada doa-doa yang disebut dalam kitab dalam syah ni dalam kitab kita ni. Apa nama kitab? Perisai Muslim. Dalam ni ada bacaan-bacaan yang maksur, yang diriwayatkan, yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca dalam doa iftitah. Boleh ambil. Gila-gila lah. Kalau tidak panjang pula kita. Sekali baca ni, hak ni baca ni. Boleh. Tamaklah kita. Baik, timbul soalan tanda pelajar. Kenapa takbir pertama solat itu nama dia takbiratul ihram? Kenapa? Ya? Taib. Ya Allah. Sebab kenapa takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram? Ya? Sebab bila kita takbir masuk solat, kita telah mengharamkan perkara yang dulunya halal. Betul tak? Kita tengah duk buat. Bila kita takbir Allahu Akbar, tak boleh nak buat dah. Tengah duk makan coklat, Allahu Akbar, boleh makan lagi? La. Itu dia panggil takbiratul ihram. Artinya takbir ini mengharamkan perkara yang dulu sebelum ini kita boleh buat. Itu dia panggil takbiratul ihram. Takbir itu mengharamkan perkara yang dulunya halal. Dulu mana? Dulu pada dia tu lah. Baik, kita berpindah kepada rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Tulis itu nombor 4, membaca Al-Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat. Tiap rakaat kita kena baca Al-Fatihah. Pada qiyamnya, waktu dia berdiri itulah. Melainkan rakaat orang yang masbuk. Orang masbuk ni contohnya orang mari kemudian. Tu imam dah nak rokok dah. Dia pun tak ada baca. Atau tu imam tengah rokok. Dia mari Allahu Akbar. Takbir tu apa tu dia? Allahu Akbar, dia rokok sekali imam, maka gugur bagi dia Fatihah. Fatihah dia Fatihah yang dibaca oleh imam. Ini kelebihan kita solat berjamaah. Imam menanggung sebahagian daripada bacaan makmum yang terlewat. Dan baca bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Panjanglah huraian di sini. Ada kata satu ayat daripada Fatihah, tapi bacanya perlahan. Ada kata tak, bukan daripada ayat, jadi baca perlahan. Kita kata perkara khilaf, maka kita ambillah yang kita belajar. Kita baca bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah. Untuk yang lain-lain tidak ada khilaf. Fatihah. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya. Sebut molek alhamdu, jangan tukar ha dengan ha. Alhamdu. Orang tahulah dia tak ngaji ni, duk mai hamdu kau dah. Nah, alhamdu bukan alhamdu. Dan memelihara segala tasydidnya. Iyyaka. Tasydid iyyaka, jangan kata iyyaka. Tu mu'allah baca gitu. Maka jika menggugur ia daripada Fatihah satu huruf, seperti katanya iyyaka, dia tak kata, dia buat i, dia kata iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, tak boleh. Atau satu tasydid daripada iyyaka dia jadi ringan, iyyaka dengan takhfifnya, tak boleh. Atau ditukarkan satu huruf yang dengan yang lainnya, seperti siratal ladzina dengan sirat, atau sirataz zaina, mana ada kan. Tapi kalau orang itu mu'allaf baru masuk Islam, dia bacalah setakat mana dia mampu. Macam ni ada kawan saya ni, Sipu ni, dia cerita
Dia kata mu'alah ni semaya. Dia kata iya kanak budu, iya katak budu, iya kata stain. Jadi kata disaing di mana ada kata-kata dalam solat pula dah. Itu dia cerita buat dia sendiri mu'alah. Dia cerita buat mu'alah. Kita kata orang ni orang yang baru belajar. Kita jangan peli. Dia boleh baca setakat tu lah nak kata apa. Nasib baik dah tu. Tak? Daripada orang tak solat langsung. Atau digugurkan satu huruf dengan yang lainnya, seperti siratal lazina dengan sirata az-zaina dengan zai. Sepatutnya zal siratal lazina dengan sirata az-zain. Mana boleh. Atau lahan, yakni cedera baris, ia mengubahkan maknanya seperti an'amtu. Siratal ladzina an'amta, yang engkau ya Allah beri. Jadi an'amtu, aku beri. Siapa aku? Ataupun an'amti, perempuan yang beri. Mana ada? Yang tukar. Itu dia lari dia punya makna. Dengan dhammah ta an'amtu atau kasrahnya an'amti, maka tiada sah sembahyang. Dan bacaannya jika ia sengaja. Kalau sengajalah, dan ketahui ia dan mengubahkan maknanya, maka jika tiada disengajakan, demikian lagi jika tiada diketahuinya atau tiada mengubah maknanya seperti dibacanya Rabbil Alamun. Orang kata Rabbil Alamin, dia Rabbil Alamun. Tiada batas sembahyangnya, hanya wajib ia kembalikan membaca kalimah tersebut. Kita tegurlah Rabbil Alamin, dia pun ulang balik, sah semaya dia. Dan barang yang kemudiannya jua, kena betul balik. Mana dia salah situ, hal lepas pada tu kena ulang balik ayat. Dan wajib pula memeliharakan peraturannya. Maka jika didahulukan satu kalimah atas satunya, wajib dimulakan bacaannya. Jangan ditambah-tambah benda lain. Dan wajib pula memeliharakan mualatnya. Tanda pelajar. Mualat tu maknanya berturut-turut. Sambung ayat tu, jangan duduk berhenti celah dengan benda lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, InsyaAllah Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah tabarakallah. Mana boleh tambah-tambah benda lain, tak boleh. Jangan. Itu dia panggil putus mualat. Sambung terus. Dan wajib pula memeliharakan mualatnya dengan bahawa dihubungkan setengah ayatnya dengan kalimatnya dengan setengahnya. Dan ketiadaan bercerai melainkan dengan qadar nafas. Mana kata kita berhenti tarik nafas tak apa. Maka jika diselangi oleh zikir antara ayatnya atau kalimatnya, jikalau sedikit sekalipun, seperti ia mengucap Alhamdulillah, kemudian daripada bersinnya. Tulis molek apa? Barsin tu dia tulis. Ni bahasa petani ni. Kamu daripada bersin. Dia duduk mana semalam? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Bersin. Alhamdulillah. Boleh? Tak boleh lagi tu. Kan? Nasaya putuslah mualatnya. Melainkan jika bergantung zikir itu maslahah solat, seperti mengucap amin. Makmum mengucap amin pada pertengahan solatnya, pertengah Fatihahnya. Dia tengah baca Fatihah, imam sudah dah, jadi dia kata amin. Kerana bacaan imamnya, maka tiada mengucap amin imamnya sekalipun, tiada memutuskan. Jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun, tiada memutuskan dia. Contoh juga inilah, kita baca lambat, imam sudah dah kan. Dan putus mualatnya pula dengan diam yang panjang pada uruf. Uruf tu maknanya suasana semasa ni. Orang dengar dia duduk lama tu, lama diam, kita kata ini pun putus juga. Dengan ketiadaan uzur, duduk lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama dia berhenti duduk khayal situ. Dia mikir apa tak tahu. Maka itu dia kata orang ini juga termasuk dalam putus mualat. Dengan ketiadaan uzur. Demikian lagi diam yang pendek, dia diam sekejap, tetapi dengan qasad, memutuskan bacaan. Dia niat putus bacaan, maka itu juga dikira putus
Putus apa? Putus mualaf. Maka jika panjang diamnya kerana uzur, seperti jahil, atau ia terlupa, dia duduk baca Fatihah berhenti lama, macam-macam, atau diingatkan ayat yang ia lupa, dia duduk khoya, dia duduk ulang kaji ayat yang dia lupa lah, itu tiada mengapa, dimaafkan tu, sebab dia masih lagi dalam duduk baca. Maka tiada mengapa, dia ingat, aku lupa apa tadi, ia akan nak budu ke Maliki Yaumiddin. Maka jika lemah ia daripada Fatihah, tanda ni tulis, orang-orang yang lemah nak baca Fatihah tak boleh. Orang ni lah orang baru belajar ni, orang yang baru belajar solat, tak kira lah dia ni mu'alaf Melayu ke mu'alaf mana ke, ya betulnya orang yang tak semaya, baru nak semaya, apa jadi? Kerana tiada yang mengajarnya, tak ada orang ajar dia ni, dia duduk dalam hutan pendalaman mana tu tahu, duduk dengan tazan contohnya. Atau lainnya, dia tak mengaji, orang nak mengajar ada, dia pula tak belajar, maka wajib atasnya membaca 7 ayat jikalau bercerai-cerai sekalipun. Bisa dia ni, ayat lain dia ingat, Fatihah tak ingat, ajaib. Pelik. Tak apalah kita kata orang ni boleh baca Qul huwallah ya, Qul huwallahu ahad, sepatah dia boleh baca, maka dia ulang 7 kali Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad 7 kali, sama dengan 7 kali 7 ayat Fatihah, boleh. Maka jika lemah daripadanya, wajib dibaca 7 bagai daripada zikir atau doa. Bacalah, mau ingat apa ingat, aku ingat subhanallah contohnya, dia 7 kali subhanallah, subhanallah, nak kata apa, membaca doa ganti daripada Fatihah, dan disyaratkan pada 7 ayat itu atau zikir atau doa tersebut jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Berapa huruf Fatihah? Berapa? Tak aja kira lagi ustaz. Acu kira tengok huruf Fatihah ada berapa. Ni pandai benar pula ni, huruf Fatihah bertahu. Dia boleh compare pula, boleh banding pula dengan zikir-zikir lain nak cukup huruf Fatihah. Dalam kitab fiqh ni detail lah. Tapi realitinya kalau orang ni baru masuk Islam, tak pandai apa, kita suruh dia berdiri lah. Mu ikut aku salat, aku rokok, sujud, kan? Nak kata apa? Itu yang dia mampu. Dan maka jika lemah ia daripada sekaliannya, dengar, tak boleh berlaku ni, zikir langsung tak tahu, maka wajib ia berdiri qadar baca Fatihah pada zannya, sangkaan. Biasanya orang baca Fatihah ni 7 ayat ni berapa minit? Setengah minit ada. Dia berdiri setengah minit. Allah Maha Besar. Duduk. Tafakur setengah minit. Rokoklah dia. Kemudian dan jangan diterjemahkan dia dengan dia Fatihah. Fatihah tak boleh terjemah. Takbir je boleh terjemah tadi. Fatihah tidak. Dan disunatkan kemudian baca Fatihah. Ni tak bukan untuk OKU ni, untuk kita ni, untuk orang biasa kita ni. Talih itu. Tamak dah orang uzur-uzur. Ini kembali kepada kita yang normal ni. Dan disunatkan kemudian daripada membaca Fatihah bahawa membaca surah. Baca surah. Surah pendek-pendek pun tak apa. Kita baca wal asri. Inna a'tainakal kautsar. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ni 3 surah kembar ni. 3 surah, 3 ayat kan. Pendek. Baca 1 surah tu. Atau sesuatu daripada Quran. Apa saja ayat kita ingat. Lam yakunil ladzina kafaru lam yalid wa lam yulad. Kau baca apa? Pada tiap-tiap rakaat daripada sembahyang yang 2 rakaat, dan pada 2 rakaat yang dahulunya jua daripada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Bolehlah. Yang pentingnya sunat kita baca lepas pada Al-Fatihah kita baca surah.
pada 2 rakaat yang pertama lah. Kan? Dan pada 2 rakaat yang dahulunya juga daripada sembahyang yang 3 atau 4 rakaat apa dia. Baiklah. Tamatlah kita perbincangan rukun kita yang keempat, iaitulah baca Al-Fatihah. Tengok dalam kitab. Rukun yang kelima tuma'ninah. Rukun yang kelima tuma'ninah. Kemudian insya-Allah kita akan sambung lagi dalam rukun kita yang kelima. Tanda itu. Kita akan sambung lagi rukun yang kelima dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.